السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Wisyahul Afrah, kalau kita jawi muka surat 13 baris 8 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan jika dibasuh kepalanya, dihantarkan tangannya yang basuh. Oh, bukan yang basuh tu, yang basah. Situ basah ke basuh? Basah. Sini silap tak jawi. Dan jika tiada digerakkan dia sekali pun. Noktah. Jadi sekarang kita bahas berkenaan dengan rukun wudu. Jadi rukun wudu ni benda yang wajib fardhu ain lah, sebab kita semayang, kita tawaf, kita mengaji Quran. Jadi semua tu benda perlu kepada wudu. Jadi begitu maknanya wudu ni satu benda yang perlu diketahui secara fardhu ain. Maka sekarang ni dia bahas pula rukun yang keempat. Niat, sutangan, sebungkus, sutangan, sapu kepala. Rukun yang keempat daripada 6 rukun. Maka sekarang dia bahas kata, dan jika basuh kepalanya, kepala seorang dibasuh, makruh lah. Basuh benda yang disuruh sapu, hukum dia makruh. Sapu benda yang disuruh basuh tidak sah. Tu ya. Sebab tu kita buat dah minggu lepas, orang-orang yang pergi umrah haji kena hati-hati bila guna spray. Spray tu kalau basuh muka tu biar sampai menitik, baru sapu muka. Jangan satu calik cak tu pun sapu dah. Tu sapu, bukan basuh. Tu. Jadi bila banyak sikit gerak biar banyak sampai mengalir, baru sapu. Baru dia panggil basuh. Ini kalau 1-2 pecek ya, tak ada. Tu dia panggil sapu. Jadi kalau sekarang ni dia basuh kepala. Kau dibasuh? Dibasuh ke dibasuh? Basuh. Basuh. Sini basuh belaka. Dan jika dibasuh kepalanya, kepala seorang, dihantarkan tangan seorang yang basah. Situ bukan basuh bukan nak cerita pasal basuh ni. Basuh ni makna dia kalau basuh sekalipun hukum dia makruh. Tapi sekarang ni masalah nak bahas benda yang paling memadai untuk kita dikira sebagai sapu kepala. Maka dia pun kata, jika dibasuh kepalanya, kepala seorang, dihantarkan tangan seorang yang basah. Hantar saja, dia tak calik pun. Dia ambil tangan basah, celup dalam kolah, dia pun buat gini. Habis, sah. Dari sudut sapu kepala, sudah dah. Tak syarat calik, tak syarat buat gini ke. Tak syarat tu.
Ini dari sudut sah, bukan dari sudut kesempurnaan. Dari sudut kesempurnaan kita sebut dah sunat untuk sapu semua kepala. Itu kerana meraihkan mazhab Maliki yang mengatakan sapu seluruh kepala tu wajib. Maka kata musannif rahimahullahu taala, dan jika tiada digerakkan, dia digerak tangan sekalipun, walaupun tak gerak tangan, semata-mata letak sah. Tu. Apatah lagi kalau gerak tangan, lagi utamalah sahnya. Tu. Memadai juga. Kalau letak tangan saja tanpa gerak pun sah, memadai. Sah tak semesti sempurna. Sempurna semestinya sah. Gitu. Kaedah dia. Dan kelima daripada 6 rukun wudu. Kata dia, membasuh dua kaki seorang, serta dua mata kaki seseorang. Dua mata kaki ni buku lali lah. Jadi basuh sampai situ yang wajib. Kalau yang sunat, basuh sampai ke hujung paha, sampai ke hujung betih, naik ke atas kat lutut tu. Situ sunat basuh sampai situ. Kalau tangan ni sampai ke atas, nak sampai ke ketiak tu. Situ. Tu kalau yang selebih-lebih basuhan lah sunat. Tapi basuhan yang wajib kalau tangan, daripada jari hingga ke siku. Kalau untuk kaki tu, mata kaki je lah, ataupun dipanggil buku lali tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, jika tiada memakai moza. Ni kalau kata basuh kaki ni syarat dia, basuh kaki ni jadi rukun kalau tak pakai moza. Moza tu khuf. Bahasa Melayu moza sedulu sekarang panggil khuf lah kau. Bila orang kata aku nak beli moza, moza tu makanan apa? Makanan lalu. Dia tak kenal dah moza tu khuf. Bahasa lama khuf. Bahasa lama moza. Jadi ada terjemahan Melayu tersendiri, iaitu moza. Kalau khuf bahasa Arab. Dan moza khuf ni pula, dulu ada isu kata stocking. Bukan stocking. Stocking tu bukan khuf. Dia khuf ni ialah, senang cerita, stocking kulit. Kita nak kabur pun payah, kena pergi tengok Google, tulis kha fa khuf. Tengok dia macam stocking kulit tebal. Bukannya apa, stocking tu nipis. Lepas tu masuk air pula. Yang khuf ni tak boleh masuk air. Kalau masuk air pun kut bawah jahitan dia saja. Bukannya masuk berum begitu. Macam stocking. Kalau kena kat hujan, basah lecun dah sekali-kali dengan kaki sekali. Tu bukan khuf. Dia bukan khuf, stocking. Jadi tidak sah lah guna khuf tu untuk kita sapu. Tak boleh, kena basuh, kena buka lah stocking tu. Dia khuf ni boleh pergi belilah kot daripada luar negara ke. Ada orang jual, beli je satu. Boleh pakai, tak salah. Kita malas nak ambil basuh kaki, pakai khuf kali. Tak apa. Kita pakai khuf, mari surah. Tak apa. Tapi jangan buka. Dia ada tempoh dia. Dia ada syarat dia. Dalam kitab ni akan ada lah. Jadi kalau orang yang pakai moza, orang yang pakai khuf, tak wajib basuh. Sebab dia kena sapu je. Kalau dia basuh, hukum dia makruh. Sebab dia merosakkan khuf. Kalau basuh ni sampai air itu meliputi khuf, dia rosak lah juga walaupun dia tebal. Bukan pesen kena basuh. Macam kasut kilat tu lah, kalau kena air lama-lama lekang. Rosak lah. Tu. Kata dia, dan jika memakai moza, kalau pakai khuf, wajib menyapu moza. Wajib lah. Dia tak wajib basuh kaki dah. Wajib basuh moza. Wajib basuh khuf. Bukan wajib basuh, wajib sapu khuf. Ataupun membasuh kakinya, kaki seorang. Dia beri pilihan. Nak basuh kaki ke nak sapu moza? Kalau orang yang pakai khuf, tak apa. Kalau dia rasa aku macam nak pakai, nak basuh, tak puas hati sapu ni, buka waktu sapu, waktu basuh mungkin dia seorang tu pakai khuf tu kerana sejuk ya, bukan kerana nak amal hak wuduk pun, nak sapu khuf tu. Dan wajib membasuh barang yang atas keduanya, kedua khuf. Bukan. Dan wajib membasuh barang yang di atas keduanya, kedua kaki. Wajib basuh apa-apa saja yang atas kaki. Bulu sampai ke selangor sekalipun wajib basuh. Tu. Pakai situ selangor.
Apa barang tu? Daripada bulu dan lainnya, lain pada bulu. Basuh, wajib basuh. Jadi kita kalau bulu tu tebal sikit, tonyohlah sikitnya. Taklah tonyoh sangat, mana katalah sikit. Kalau tebal lah, biasa kalau bulu kaki tak ada sangat. Yang bulu betis yang tebalnya, betis tu tak wajib dah. Jarang lah orang kaki ni berbulu sangat. Biasa betis ya. Seperti barang yang tersebut, membasuh dua tangan dahulu itu. Macam dululah, basuh dua tangan tu. Dia kata apa-apa saja yang ada di atas tangan wajib basuh, kerana dia termasuk dalam basuhan tangan. Jadi kaki tu, kalau ada benda yang boleh menghalangi sampainya air ke kaki, wajib buang. Kena buang. Contohnya melekat apa? Melekat suatu gam tu. Gam. Itu tonyoh gam kat kaki tu sampai jadi keping. Maka tak boleh basuh lagi, kena kompek lah dulu, sebab dia boleh bawa keluar. Jadi kalau kita basuh kaki dalam keadaan begitu, tak sampai air pada kaki, tak sah lah wuduk kita. Tu. Dan wajib digerakkan cincin yang sempit. Ni basuh apa ni? Basuh tangan lah, takkan basuh kaki pula cincin. Tapi kalau ada cincin belah kaki tu, gitu juga, sama lah. Tapi biasa cincin tu pakai dekat jari. Jadi cincin ni macam mana cincin ni? Jadi untuk orang perempuan boleh pakai jadi jari apa boleh, tak ada masalah. Kalau untuk orang lelaki sunnahnya dua jari ni. Sama ada jari kelingking atau jari manis belah kanan, atau jari kelingking dan manis belah kiri. Hak sunnah lagi ialah jari kelingking kanan. Ni. Kan cincin. Pakai cincin tu pula, batu tu hadap sini, bukan hadap sini. Batu ni hadap sini. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu bila cincin tu sempit, mana sempit ni bermaksud kalau air sampai sini tak masuk celah tu. Maka dia kena pusing sikit. Wajib lah. Sebab dia basuh tangan, kena sampai air. Tapi kalau cincin tu jenis longgar, sunat saja pusing. Dia bukan longgar sangat, mana dia boleh ruang ada masuk air lah. Maka dia tu bila dia pakai cincin, sunat untuk dia pusing ketika dia tu basuh kaki, basuh tangan. Nak tahu ketat ke tidak lagi mana? Senang saja. Mudah ke tak pusing tu? Kalau mudah tu mana dia ada ruang lah nak masuk air. Tapi kalau macam nak kena macam kena usaha, tu ketat tu. Macam kena kerut dari tu, tu ketat tu. Kadang-kadang orang pakai cincin tak buka-buka, dia jadi ketat. Dia jadi macam sedaging tu. Tak buka pas budak. Jadi dia tu kena wajib gitulah kalau dia ketat. Kalau longgar tak ada masalah, sunat saja. Okey, selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan diselat-selat di segala anak jari kaki dan tangan. Bila selat tu? Jika tiada sampai air kepadanya, kepada dua anggota tadi, melainkan dengan yang tersebut, melainkan dengan diselat-selat. Jadi selat jari kaki dan juga tangan asal hukum sunat, tapi jadi wajib bila tak sampai air. Contoh je, tangan dia ni jenis rapat. Dia bukan jenis bujeni. Kalau jenis macam ni tak apa. Ada jenis kalau dia buka tu gini lah. Contoh rapat tu. Jadi dia nak sampai air tak dapat tidak, mesti kena celah-celah juga, selat-selat. Baru dia terbuka bahagian ni. Maka wajib selat untuk dia basuh. Selat tangan gitulah. Selat lah macam mana pun gitu ke. Tapi kalau untuk kaki, menyelat kaki dia ada sunnahnya yang tersendiri. Iaitu ambil jari kelingking belah kiri, sapu pula. Selat daripada ambil ni jari kelingking belah kiri, mula selat daripada kaki kanan belah jari kelingking kanan. Yang kaki tu. Kan kaki kita ada ibu jari sini kan. Selat kat sini dulu. 1, 2, 3, 4. Lepas tu sekali basuh kaki kiri pula. Start daripada ibu jari. 1, 2, 3, 4. Begitu. Tapi guna kiri lah. Guna kiri ni saya guna tangan ni sebab nak tunjuk kaki je. Sama ada selat kaki kanan atau kaki kiri, semua guna kiri. Itu paling sunnah lah. Bukan paling sunnah, sunnah yang terkuat. Ada setengah ulama kata kanan pun boleh juga. Tapi kiri ni lebih sunat lah. Dia lebih pandangan kuat.
Tu benda sunat saja yang perlu kita amal kalau boleh. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, betul? Dan wajib digugur mana? Tiada sampai kepadanya. Melainkan dan keenamnya habis dah basuh kaki, selesai dah. Keenam pula yang terakhir. Dan keenam daripada enam, tertib pada membasuh segala anggota yang empat. Apa? Iaitu empat tu, didahulukan membasuh muka daripada membasuh dua tangan, dan didahulukan membasuh dua tangan daripada menyapu kepala, dan didahulukan menyapu kepala daripada membasuh kaki. Noktah. Tu tertib. Jadi kalau kita basuh tangan dulu tidak sah. Basuh kaki dulu tidak sah. Basuh tangan basuh muka dulu baru sah. Kecuali kalau kita terjun kolam atau terjun laut ke, kita niat ambil wudu, tu tidak ada tertib sebegini. Terjun saja masuk dalam laut tu boleh niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Lepas tu naik ke laut tu ataupun naik ke sungai kolam tu, tu selesai. Tak payah dah basuh muka apa semua dalam tu. Dan tak syarat kena duduk lama, tak syarat. Duduk tenggelam lama, tak syarat. Ataupun duduk tenggelam tu sambil basuh muka lagi, tak syarat. Menyusahkan saja. Jadi dia panggil tertib dah. Dia panggil tertib takdiri. Takdir sahaja. Kita tengok ada tertib di situ. Cumanya tak buat sungguh lah. Sebab dia terjun kolam. Sebab dia terjun air terjun, dia terjun laut. Maka dia niat ketika meselam semua badan tu, dia pun niat wudu, selesai. Tak ada masalah. Tu. Dan jika membasuh empat orang akan anggota seorang bersamaan pada kali yang satu, dengan izin orang yang nak berwuduk, terangkatlah hadas muka orang yang beri izin tu jua. Noktah. Qaid kata boleh tu jika ada niat orang yang beri izin pada ketika membasuh muka. Noktah. Okey. Isu seterusnya, dia ni ialah orang yang malas nak ambil wudu. Memang pemalas aduk kati. Aku ni kalau orang tak ambil wudu, memang aku tak semayang, dia kata. Sudah. Maka dia pun suruh empat orang anak dia lah tuan-tuan, ataupun 4 orang hamba sahaya ke. Kalau nak suruh bini 4 boleh dah hantar wudu. Jadi 4 hamba sahaya ataupun 4 budak-budak kecil ke, 4 anak ke, dia pun basuh 4 anggota sekaligus. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki sekaligus pada satu masa yang sama. Dalam keadaan mendapat izin orang yang nak wuduk tu. Dan orang yang nak wuduk tu pula niat. Bila basuh serentak semua 4 anggota tu, yang sah muka saja. Bukannya tak sah semua, sah juga, tapi sah bahagian muka saja, bahagian lain kena ulang lagi. Sebab apa? Tidak ada tertib. Tak ada tertib. Tertib dia hilang di situ. Maka wajib dia basuh tangan semula. Habis. Dan jika tenggelam yang berhadas kecil di dalam air serta niat akan wudu, dipadakan tenggelam tadi. Noktah. Ini yang kita sebut ni lah. Jadi dia ada hadas kecil, tak kisahlah dia tu kecil berak ke, ketuk ke, dia pun nak ambil wudu, tapi dia mentenggelamkan dirinya dalam air dalam keadaan dia niat wudu. Perlu tertib dah ketika tu, basuh muka apa semua. Tak payah, bila tenggelam tu, bila dah niat, selesai. Dia panggil ada tertib takdiri. Takdirnya macam ada tertib, tapi hakikat tak ada pun. Tapi kita takdirkan saja. Kita andai-andaikan saja, kata dia sudah ada tertib. Itu sah. Okey. Dan jika tiada diam padanya pada mana tadi? Air tadi sekalipun. Kena duduk lama tak? Bila tenggelam tu kena syarat dah duduk lama dulu, tak syarat. Bahkan kalau tenggelam terus dia naik, tak apa. Dia tenggelam semua badan, lepas tu dia naik balik dalam masa 2 saat, tak apa. Tak syarat lama sikit. Dengan sekira-kira kalau di luar daripada kolam tu, kalau dia basuh muka sampai kaki tu, ambil masa seminit, kena tenggelam seminit juga. Tak ada. Tak ada gitu.
Sebab apa tidak perlu begitu? Kerana hasil tertib pada beberapa lahzah sedikit juga. Lahzah ni beberapa saat lah, beberapa ketika. Sudah dipanggil ada tertib pada beberapa saat yang ditenggelam tu. Sudah dikira ada tertib, tak ada masalah. Maka tidak perlu lagi tenggelam lama-lama, apatah lagi pura-pura basuh dalam tu. Lagilah tak payah. Dan jika syak ia seorang pada membasuh suatu anggota dahulu, yakni sebelum daripada selesai wuduknya wuduk seorang. Dia kata syak pada membasuh suatu anggota dahulu, yakni sebelum daripada selesai wuduknya wuduk seorang, hendaklah dibasuhkan anggota tadi. Noktah. Sekarang ni dia tengah basuh, contoh kita kata dia tengah sapu kepala. Sapu kepala. 1, 2. Lepas tu dalam hati syok. Tadi aku basuh muka ke tak? Tapi habis dah wudhu tak habis lagi sebab belum cuci kaki. Lepas tu mari syok. Muka aku tadi basuh ke tak? Aku rasa macam tak basuh ya. Maka wajib basuh muka semula. Lepas tu, dan dibasuhkan anggota yang kemudian daripada anggota yang dia syok tadi. Maka kena basuh tangan balik, kena sapu kepala balik dan basuh kaki. Begitu. Tu kalau syok. Jangan begini pula. Basuh ke tak? Basuhlah. Jangan gitu. Tidak sah wuduk itu. Sebab kita syok terhadap basuhan sesuatu. Pekah tak kira syok-syok ni. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak boleh hilang dengan sebab syak. Jadi yang yakinnya ialah aku dah berkumur, aku dah isap air ke hidung, cuma muka aku syak. Maka yakinnya mana? Tak buat lagi yakinnya. Yang syaknya buat ke tak? Yang yakinnya tak buat lagi. Maka dia dikira macam tak buat. Kalau dia tebing juga nak basuh kaki, tak sah wuduknya. Tu. Dan jika syak ia seorang, kemudian yakni selepas daripada selesai wuduknya wuduk seorang, maka tiada memberi bekas. Noktah. Okey, masalah yang sama. Waktu sapu kepala, waktu selesai basuh habis dah kaki, tiba-tiba dia mari syak. Aku basuh tangan ke tak tadi Maka waktu tu tak payah ulang balik, sebab dia kira habis dah wuduk, selesai dah. Beza tadi tengah-tengah wuduk. Tengah-tengah wuduk dia syak basuh ke tak muka ataupun basuh ke tak tangan. Maka kena basuh ulang balik tangan ataupun muka tadi dan basuh balik anggota wuduk yang selepasnya. Beza kalau syak selepas selesai wuduk. Dah basuh kaki habis dah, seminit kemudian dia mari syak. Aku basuh tangan ke tak tadi? Dikira basuh, tak ada apa. Tu Dan tiada wajib yakin rata air bagi tiap-tiap anggota. Noktah. Tak wajib yakin rata. Tak wajib yakin rata tapi kena rata. Faham? Memang tak wajib yakin rata. Tapi kena rata. Bukan maksudnya buat lebih kurang tak apa. Bukan itu maksudnya. Rata memang kena rata dengan sekira-kira kalau air itu kena, tak ada halangan, tak ada benda-benda manik ataupun tak ada penghalang-penghalang lain. Ada gam ke, ada sisik ikan ke, tak ada, benda-benda tu tak ada. Cukup zan kata lalu dah masuk kena air dah kat tangan, selesai. Bukan betul-betul kena tengok kan syok pula, susah pula. Syarak bagi kelonggaran, sudah selesai. Tu. Lepas tu mana tadi? Tiada wajib yakin rata. Mana tadi? Tiada wajib yakin rata air bagi tiap-tiap anggota selesai. Tetapi memada ia seorang memada ia air tadi ataupun rata air tadi oleh ghalib zan jua. Ghalib zan ni. Ghalib zan ni makna sangkaan berat. Tak yakin sungguh tapi zan sudah dah. Dia pekah ni zan banyak Yakin tu sikit-sikit. Zan tu banyak lagi. Lambat pekah. Beza dengan akidah. Akidah memang yakin 100% tak boleh zan. Akidah kalau zan rosak Akidah kalau zan kafir. Akidah kalau syak lagi kafir. Akidah kalau waham kafir juga.
Akidah memang yakin. Sebab tu kita baca Al-Misbah Al-Munir tu, khatam tu, nak yakin lah tu. Sekarang ni kita nak mari ilmu berkaitan dengan sah ibadat, yang mana kebanyakannya zan. Yang katanya zan. Tapi ada satu kaedah, la ibrata bizanni al-bayyin khata'uh. Tidak dikira zan itu yang jelas silapnya. Kalau jelas silap zan kita tu, dikira seolah-olah tak sah. Contohnya, kita ni semayang hadap kiblat balik timur, contohlah. Kita pun zan kata, ijtihad kata, ataupun kita tahu kata, kiblat tu situ. Tiba-tiba orang kata, bukan situ orang setempat tu. Dia hadap utara lah, bukan timur. Kita pun salah. Ulang balik semayang. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan wajib dihilangkan segala cemar-cemar. Cemar-cemar ni kotoran lah, bukan najis lah. Lagi tak jawi. Kalau cemar-cemar ni makna dia benda yang kotor, benda kotoran biasa. Benda najis itu kotor, tapi kotor tak mesti najis. Tu. Benda najis kotor lah, takkan suci, takkan bagus pula. Benda yang najis mesti kotor, benda kotor tak mesti najis. Contohnya air hingus. Air hingus dia tak najis tapi kotor, keji lah, keji. Cemar-cemar ni keji lah. Apa lagi Air mani tidak najis tapi keji. Mazhab Maliki saja najis. Air mani najis mazhab Maliki. Dalam kitab Kashful Litham disebut. Tapi mazhab Syafi'i tak dikira najis, sebab manusia dicipta daripada air mani. Kalau air mani tu najis, habis cerita kita ni. Itu hujah Syafi'iyah lah. Tak apalah tu. Habis. Kemudian wajib dihilangkan segala cemar-cemar yang menegahkan sampai air kepada segala anggota wudu. Contoh dia bersin, hacu, kena stempek hingus dekat tangan, contohlah. Sebahagian penuh tangan, contoh kena hingus. Kuat bersin tu. Lepas tu, waktu sampai nak basuh tangan tu, dia kena hilangkanlah dulu singus tu, sebab dia menghalangkan air sampai ke kulit tu. Janganlah basuh lebih kurang itu. Memang kita biasanya basuh sekali, tapi kena basuh sekali itu dalam keadaan basuh hilangkan hingus dan basuh kena anggota tangan. Gitu tak apa. Jangan buat lebih kurang sampai semata-mata hilang hingus tapi air tak kena rata lagi. Tak boleh air tak sampai lagi sebab ada hingus tadi. Kita duk sibuk bersih hingus tadi, tak basuh dengan sempurna tangan. Tak kena kena basuh sempurna lah juga. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, melainkan dengan makna tak perlu jika pada menghilangkan cemar-cemar itu masyaqqah yang amat sangat. Masyaqqah yang amat sangat, tak boleh nak elok. Macam mana tu? Seperti bahawa jadi ia cemar-cemar tu satu juzuk, satu bahagian daripada badan yang tiada dapat diceraikan cemar-cemar atau juzuk tadi daripada badan. Noktah. Dia jadi sedaging dah. Dia jadi sedaging. Buatlah apa-apa cemar-cemar, benda-benda kotor-kotor, dia lekat lama sangat sampai jadi sedaging dah. Sekira-kira kalau kita korek-korek tu keluar darah, tu sedaging itu. Sedaging dah tu. Tu tak apa. Tu. Tapi kalau boleh korek, copek, kita boleh hilangkan lagi, tak ada masalah. Sisi ikan kan contohnya, boleh hilang lagi, bukannya sampai sedaging boleh cabut gitu je. Tu. Set ikan. Set ikan. Set ikan, main ikan sampai ada sisi ikan. Maka pasti ikan lah. Anggota kita tu tak ada sisi ikan. Kalau ada pada tempat yang selain tempat wajib, tak apa. Ni hak tempat wajib ni. Basuh muka, basuh tangan, sapu pala tak ada isu sangat. Sebab sapu pala dalam mazhab Syafi'i sebahagiannya, bukan seluruh. Yang seluruh tu sunat dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Maliki. Sebab tu mazhab Syafi'i dia tu sunat sapu seluruh pala untuk elok khilaf yang kata wajib. Tu. Dan tiada memadai menyapukan anggota yang dibasuh.
dan tiada memadai menyapukan anggota yang dibasuh. Noktah. Tak memadai makna tak sah. Tu maksudnya. Kita jauhi bila sebut tidak memada, tidak mada ni tak sah lah. Lagi kita Arab la yasihu, la yasihu. Kita main Melayu tidak sah. Sah tu bahasa Arab. Kita jauhi hak betul-betul ya. Kita jauhi lama dia akan terjemah tidak memadai. Tu tidak sah tu. Kita bahasa baku sekarang tidak sah. Tidak sah tu dah jadi bahasa Melayu dah. Akad nikah ni sah tak? Sah. Sah tu. Akad jual beli ni sah. Sah. Dalam ibadat pun ada sah, ada juga sah. Hukum wadai. Apa dia? Hak ni. Tidak memadai menyapu akan anggota yang dibasuh. Sebab tu saya bagi tahu tadi, hak yang spray tu orang pergi umrah haji kena hati-hati. Yang nak basuh muka tu jangan pak habis. Tu jalik lah. Tu calik, tu sapu, tu bukan basuh. Nak pakai hak spray tak apa, tak ada masalah. Sebab memanglah jauh Masjidil Haram yang bertandas tu memang jauh. Kalau sekali batal tu memang Assalamualaikum Kita mula-mula dapat sah pertama, nak ambil wuduk dapat sah ke 180, mana tahu. Belakang kali. Tu Tah dah tutup dah Masjidil Haram. Ni nak akah fuk. Ni atas kawan tu halau. Tu apa tadi? Jadi benda yang kalau kita basuh dia pi sapu tidak sah, tapi benda yang kalau disuruh sapu dia pi basuh hukum dia makruh. Sapu kepala sunat, sunat pula. Sapu kepala wajib, dia pi basuh hukum dia makruh. Hukum makruh sapu basuh. Sapu khuf dia pi basuh khuf makruh. Tu selesai. Tidak memadai bahkan tak dapat tiada. Ni kitab lama. Ni kalau masuk dalam penulisan ilmiah habis dah kira dah ni. Tak dapat tiada. Ada ke tak ada? Dia kira gitu pula. Dia buat pelawak gitu pula. Ni kalau penulisan akademik tak kira lah ni. Tak boleh dah ni. Ni terjemahan Arab sungguh. La Buddha. Tak dapat tidak. Itu terjemahan. Tak dapat tidak. Mana seyogianya, semestinya. Begitu. Bahasa sekarang ni semestinya, seyogianya, gitu. Seyogianya daripada berlairi air atasnya, atas yang dibasuh tadi noktah. Berlari air. Berlari air ni dalam bahasa Arab dia panggil jaryul ma. Lalu air ataupun mengalirkan air. Ni bahasa lama dia panggil berlari lah, bukan duk berlari ada kaki, bukan. Bahasa lama kalau kira ni kita ni orang baru. Jadi kalau bahasa lama kita kalau baca sendiri, sudah berlari air kat mana? Ada yang berjalan ke air tu? Sebelum dah. Dia tanya gitu habis cerita. Berlari ni mana kalau bahasa Arab jaryul ma, mengalir air. Lepas tu kalau spray tu, kalau kita spray pergi Mekah apa Madinah apa tu, kita ambil spray, memang dia akan bagi spray tu lah kat tempat terbang tu. Dia tak akan pergi tanda. Jadi kalau kita spray tu cam bagi banyak sikit sampai sekira-kira mengalir gitu, baru sapu, baru dia panggil basuh. Jangan cam habis itu sapu dah. Itu sapu bukan basuh. Kering lah. Tu. Jangan kedekut air lah tu. Sama basuh tangan sama kok. Sama kok. Pocik banyak sikit. Cam sampai dia macam nitik tu, basuh. Itu sapu. Tapi kalau satu dua cak sapu dah. Tak jadi. Itu sapu, bukannya basuh. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Maka jika tinggal satu tompok kecil. Tompok ni kalau kita syaratnya juz'un saghirun lah. Daripada anggota yang wajib dibasuh tu ada satu tak kena, sikit tak kena. Tu tompok tu. Tu. Bukan tompok tu dia bertompok-tompok, bukan. Ni bahasa lama ni. Okey. Dia kata apa? Jika tinggal satu tompok kecil yang tiada terkena air pada anggota wuduk, jawab tiada sah wuduknya. Wuduk orang tu tak sah. Tak sah tu pada basuhan tu lah. Dengan mana contoh kalau basuh tangan tak rata, dia pergi sapu kepala. Basuh tangan tak rata, sapu kepala pun tak sah lah. Kalau basuh tangan pun tak sah.
Basuh muka pun tak rata, basuh tangan pun tak sah. Dia nak sah anggota seterusnya ni, kena sah anggota sebelumnya dulu. Gitu. Jadi kita basuh muka. Ada sikit lah kena. Sini bahagian ni. Kita cepat sangat nak kejar tu imam. Tu imam dah rakaat keempat dah isyak. Kita baru mari. Tunggang langgang lari. Pergi kat bilik wudu. Baik, ambil wudu. Kita pun cepat-cepat. Jadi sini tak kena. Sini tak kena. Maka tangan tak sah basuh. Sapu kepala tak sah sapu. Basuh kaki tidak sah. Maka tak sah wudu dia. Dia pergi semayang tak sah semayang dia. Bagi situ. Jadi bersuci ni penting. Bersuci ni penting. Kalau dia tu tidak ambil cermat dalam bab ni, boleh jadi tak sah semayang lah. Ni bab taharah ni, bab suci. Suci ni dia panggil wasilah ataupun jalan tengah untuk hak semayang tu maksud ni benda yang kita nak, yang asalnya nak semayang. Yang sebelum semayang ni dia panggil wasilah, benda yang menengahi untuk sampai ke tujuan sebenar. Jadi banyaklah taharah ni, wuduknya, mandi wajibnya, lepas tu mandi wajib, wuduk, bab haidnya, bab nifahnya, istihadahnya, wajib semayang ke tidak, boleh semayang ke tidak. Ada kalanya kalau orang perempuan tu keluar darah dihukumkan istihadah, wajib semayang. Ada kalanya dia tu dihukumkan haid, haram semayang. Itu tu kena mengaji lah pula sukunya. Tiada sah wuduknya, tak sah tu hingga dibasuhkan anggota dahulu dan dikembalikan membasuh segala anggota wuduk yang kemudian daripadanya. Noktah. Jadi sekarang ni kalau dia basuh muka tak rata. Lepas tu dia pergi basuh tangan pun tidak sah, melainkan dia pergi basuh rata habis muka balik, dia pergi basuh tangan semula, sah. Kena basuh baliklah tangan tu. Contoh dia basuh muka, sini tak kena. Dia pun basuh tangan. Dia sapu kepala, baru perasan, tadi tak kena ni. Dia pun basuh muka balik. Maka kena basuh tangan balik. Sebab basuh tangan tadi tidak sah, walaupun rata sekalipun. Sebab syarat sah untuk anggota sesuatu itu sah, kena sah sebelumnya. Sebelumnya anggota tu sah, baru sah selepasnya. Tu kaedah dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, habis. Kemudian bermula sunat wudu. Habis lah. Habis dah bab wudu ni. Masalah wudu pun habis. Sekarang ni nak pergi kepada sunat wudu. Bermula sunat wudu itu amat banyak tu. Nak kira bilang beratus-ratus lah, tapi dalam kitab ni tak ada lah sebut beratusnya, sikit dah lah. Maka dia pun kata setengah daripada amat banyak, setengah daripadanya sunat wudu tu membaca bismillah pada awal membasuh dua tangan seorang. Baca bismillah sekurang-kurangnya, bismillah itulah kurang-kurang malah lengkap sikit, bismillahirrahmanirrahim. Tu lengkap sikit. Jadi apa-apa perbuatan yang disuruh syarak untuk apa-apa perbuatan yang dianggap penting oleh syarak, yang tak dianggap hina oleh syarak, sunat untuk baca bismillah. Contoh makan, syarak suruh baca bismillah. Bismillah lah kitab Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj. Disebut Imam Ghazali buat satu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia bagi tips cara baca bismillah, cara dia lah. Lagi tak tu sebut suapan pertama bismillah, suapan kedua bismillahirrahman, suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Syekh Khatib Syirbi kata lagi afdal lagi tiap-tiap suap bismillahirrahmanirrahim. Itu lagi bagus. Tu anak amal lah. Kalau sekali memada bismillah tak apa dah. Dan a'udzubillah dahulu daripada basuh tangan, dahulu daripada bismillah. A'udzubillah dulu. Macam baca Fatihah lah dalam semayang. Sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tiap-tiap rakaat dalam mazhab Syafi'i. 3 mazhab lain rakaat pertama saja sunat, hak lain tak sunat. Tu mazhab lain. Mazhab kita tiap-tiap rakaat sunat.
Dan cara baca ta'awudz ni pula ada macam-macam bacaan. Sirah dia panggil. Dalam kitab Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain, Imam Sawi kata 3 cara ta'awudz. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, yang selalu digunalah, yang kita amal. Yang kedua, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tu sirah kedua. Yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha samii'un 'aliim. 3. Tu cara baca ta'awudz, beza-beza. Mana-mana pun tak apa. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka jika ditinggalkan bismillah pada awalnya, awal wudu, dan jika dengan sengaja sekalipun, didatangkan bismillah pada pertengahannya, pertengahan wudu, tiada apabila selesainya wudu. Noktah. Okey. Sekarang ni ada 2 keadaan. Kalau dia dah lepas habis wudu dah, basuh kaki selesai dah, dia terlupa baca wudu, tak payah bismillah. Okey, selesai. Tapi kalau dia terlupa baca bismillah dan dia ingat ketika berwudu, maka sunat baca bismillah ketika itu. Bacaannya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tu bacaan dia. Ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Gitu boleh tak? Macam tu juga kalau makan, terlupa baca bismillah, baca ketika ingat tu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gitu. Tu apa lagi apa-apalah yang baca bismillah tu kita terlupa. Gitu cara baca dia. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gitu. Dan membasuh 2 tapak tangan hingga kepada pergelangan tangan dahulu, yakni sebelum daripada berkumur-kumur. Noktah. Basuh sampai pergelangan tangan. Hak ni hak sunat, bukan wajib ni. Jadi kuku kita ni yang kita duk ambil berat suruh potong ni sebab nak sah hak wajib basuh tangan nanti. Basuh tangan sampai ke siku tu. Lepas tu kita moleknya tengok kuku kita ni panjang, potong lalu. Kalau ada daki dekat bawah kuku tu, atas pandangan mu'tamad tidak sah lah, sebab tak kena air. Kecuali kalau kita korek daki tu lain cerita lah pula. Soalnya daki tu kalau kita tak korek habis nak sampai macam mana airnya atas pandangan mu'tamad. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar. Dan berkumur-kumur. Noktah. Kumur dia panggil wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.